Pak Cik Makcik Otok Arung yang amat saya hormati. Benar kata-kata saya. Rupa-rupanya atuk penyamun lari lintang pukang ke negara Turki, bersembunyi dalam gua negara Turki sebab tak dapat jawab. 8 hari 8 malam sudah ini masuk gua atuk. Terpinga-pinga, mulut jadi kelu, tak dapat menafikan bukti-bukti baru. Atuk bersama anak-anaknya merompak bilion-bilion ringgit duit rakyat Malaysia di Putrajaya. Saya ulang ya Pak Cik Makcik Otok Arung. Masin mulut Jupazli Syamat ni. Memang atuk takut terkencing-kencing, takut tercerit-berit keluar tai, muka pucat, muka menggelabah sampai lari bersembunyi ke negara Turki rupa-rupanya. Atuk, oh atuk, kau ingat kalau kau lari ke negara Turki tu, kami 32 juta rakyat ni akan lupa bukti-bukti baru. Atuk bersama anak-anak atuk merompak projek orang Melayu, merompak bilion-bilion ringgit duit rakyat dalam Petronas. Salah atuk. Ini memang game yang salah. Saya ingin mengumumkan kepada seluruh dunia, kepada 32 juta rakyat. Atuk lari ke negara Turki sebab dia takut kena tangkap oleh Kerajaan Agung, dia takut kena tangkap oleh Kerajaan Anwar. Atuk risau dan bimbang. Jika dia ditangkap oleh SPRM. Saya tegaskan, atuk lari ke negara Turki, dia lari lintang pukang, main wayang politik, main gimmick politik macam budak-budak hingusan. Atuk lari ke negara Turki sebab atuk takut kena tangkap oleh Kerajaan Agung, Kerajaan Anwar, oleh SPRM setelah kantoi merompak bersama anak-anak bilioner penyamunnya dalam skandal rompakan projek bernilai lebih 200 juta ringgit dan syarikat anak atuk yang kena bail out 2 bilion ringgit hasil mencuri duit Petronas. So, inilah wajah atuk yang sebenar-benarnya Pak Cik Makcik Otok Arung. Tak ada telur, tak ada batang kemaluan, tak ada maruah dan harga diri. Wah, dia merayau-rayau keluar negara, tebal kulit mukanya, mengalahkan kulit babi. Berjalan-jalan, berlari-lari ke negara Turki sebab sudah mati kutu, ditelanjangkan, dibogelkan oleh Anwar Ibrahim dalam Mahkamah Malaysia, kantoi merompak bilion-bilion ringgit untuk memperkayakan anak-anaknya Pak Cik Makcik Otok Arung. Cerita politik panas ini perlu diketahui oleh 32 juta rakyat. Ini cerita politik panas atuk ini boleh bikin hancur Muhyiddin Hadi Bawang, Parti Perikatan Parti Lebai Pilihan Raya Negeri. Kau tengok Muhyiddin tu sakit kepala, tertekan sampai bergaduh dengan Hamzah minyak masak subsidi penyamun tu. Kenapa diorang bergaduh tu? Sebab mereka tahu mereka confirm kalah pilihan raya negeri. Ni, perikatan dengan Parti Lebai tidak ada poster boy.
di kesemua 6 negeri yang bakal mengadakan pilihan raya negeri secara serentak tahun 2023 ini. Muhyiddin, Hamzah LGBT, Hadi Bawang, Atok, Tun Coklat yang tengok video panas ni. Kenapa korang tiba-tiba tak ada poster boy untuk pilihan raya negeri tahun ini? Sudah tahu keputusan Parti Perikatan Parti Lebay bakal tumbang di Kelantan, Terengganu, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Atok yang lari ke negara Turki tu pun malu nak hadir press conference Parti Perikatan Parti Lebay untuk perang pilihan raya negeri. Sebab Atok pun tahu Atok confirm kalah bersama Muhyiddin, Hadi Bawang, Parti Perikatan Parti Lebay, Parti Pejuang pada pilihan raya negeri tahun ini. Ini memang masalah besar. Ini memang tanda-tanda kiamat besar. Atau yang lari ke negara Turki. Itulah belagak tu jadi Tuhan. Depan Jufazli Syamah, depan Anwar Ibrahim, depan Agung, depan Raja-Raja, depan 32 juta rakyat. Wah, ikut nafsu serakah politik sendiri. Belagak jadi Tuhan depan Allah Subhanahu Wa Taala. Atok merompak, mencuri duit orang Melayu, orang Cina, orang India, Sabah Sarawakian di Putrajaya berpuluh-puluh tahun sampai licin. Sampai nilai ringgit jatuh hari ini. Saya nak bagi tahu dengan Atok. Nilai ringgit Malaysia jatuh hari ini bukan salah Anwar Ibrahim, bukan salah Kerajaan Perpaduan, bukan salah Kerajaan Agong. Berdasarkan intelligent information, nilai ringgit ini jatuh sebab kerja jahat Atok lah yang lari ke negara Turki. Atok ni kan ejen politik Israel. So dia mau hancurkan kerajaan Malaysia ni. Apalagi dia merompak, lepas tu nilai ringgit jatuh. Dari tahun 1997 sampai tahun 2023 ni, ketahuilah wahai 32 juta rakyat yang cerdik pandai dalam Malaysia. Kemerosotan nilai ringgit hari ini adalah salah kamu, Atok. Biar rahsia ini menggegarkan dan menggoncang percaturan kuasa dunia. Nilai ringgit ini jatuh sebab apa? Kau tengoklah Atok dengan anak-anak dia. Tamak haloba, mahalarak, mahagatas, merompak. Sampai kena smackdown, kena tibai, kena sembelih, kena penggal kepala mereka satu persatu anak beranak oleh Anwar Ibrahim dalam Mahkamah Malaysia. Sampai Atok lari lintang pukang macam seekor babi ke negara Turki. Siapakah pemimpin VVIP dalam Malaysia yang lari ke negara Turki? Saya bagi hint. Kita selalu panggil dia Atok. Dia ni bergelar Tun. Dia ni pernah jadi Perdana Menteri banyak kali. Sebab yelah, kau tahu lah, perompak, penyamun memang gila nak jadi Perdana Menteri supaya senang dia merompak bersama anak beranak dia. Cuba kamu komen dekat video panas ni. Siapakah ahli politik Malaysia yang lari lintang pukang ke negara Turki, takut kena tangkap oleh Kerajaan Agong, takut kena tangkap oleh Anwar? Yalah, takut kena tibai oleh Jufazli Syamah hari-hari, sakit kepalanya tertekan. Hari-hari kita bangkitkan pasal skandal bukti baru, skandal jenayah rompakan saga terbaru. Atok dengan anak-anaknya kantoi merompak bilion-bilion ringgit sampai mereka tak boleh jawab skandal ini depan 32 juta rakyat. Atok 8 malam sudah ni aku tengok Atok ni dengan anak-anak Atok jadi bisu. Tak boleh jawab bukti-bukti skandal jenayah rompakan bilion-bilion ringgit ini.
Apa sudah jadi Atuk? Ha? Takkan takut masuk penjara Kerajaan Penjara Sungai Buloh ni? Sampai Atuk dengan anak-anak Atuk jadi cacat OQ, kena penyakit bisu. Atuk, saya Jufazli Syahmat mewakili 32 juta rakyat. Saya tahu Atuk tengok video ni walaupun Atuk berada dalam negara Turki. Atuk kena jawab. Bila Atuk nak bayar balik semua duit-duit rompakan tu, yang Atuk curi, yang Atuk rompak, yang Atuk sapu, secara bergotong royong bersama anak-anak billionaire penyamun Atuk itu, kami rakyat ni tahu Atuk dengan keturunan Atuk sudah jadi triliuner dalam sejarah politik dunia. Tetapi sangat-sangat pelik bin ajaib. Kenapa Atuk maha kedekut, maha bakhil, maha zalim, maha penipu, maha perompak, maha penyamun. Dia tak pandai-pandai bayar balik duit yang dia rompak tu. Atuk, soalan kedua saya. Bila Atuk dan anak-anak penyamun Atuk nak serah diri untuk masuk penjara Kerajaan Penjara Sungai Buloh depan Kerajaan Agung Kerajaan Anwar, depan Ketua Hakim Negara, Hakim-Hakim Mahkamah Malaysia. Jangan Atuk tunggu pengumuman rasmi untuk ditangkap di Putrajaya. Kalau Atuk tak nak malu bersama 7 keturunan penyamun Atuk, saya nasihatkannya, lebih baik Atuk cepat-cepat keluar daripada gua negara Turki tu, pulang balik ke negara Malaysia. Sampai dekat airport, Atuk terus buat pengumuman, saya dan anak-anak billionaire penyamun saya ingin memohon maaf kepada Jufazli Syahmat dan 32 juta rakyat sebab saya lari ke negara Turki. Hari ini saya sudah tiba ke Malaysia. Saya ingin serah diri bersama 7 keturunan saya di hadapan SPRM untuk masuk penjara. Habis cerita. Jangan kasih malu diri kamu, Atuk. Anak-anak billionaire penyamun Atuk ni, berdasarkan maklumat sulit ni, 7 keturunan Atuk wanted dan blacklist, bakal dihancurkan oleh tangan-tangan rakyat politik Malaysia bagi tahun 2023. Apa maksudnya ni? Maksudnya Atuk dan 7 keturunan penyamunnya yang selama ini kebal, sangat kebal, bakal ditangkap dan dipenjarakan oleh Kerajaan Agung kerana fail-fail kes jenayah rompakan. Keluarga Atuk yang kita hormati, yang kita sayangi ini akan terus dibuka dan dibongkarkan oleh Kerajaan Agung Kerajaan Anwar dalam Mahkamah Malaysia. Percaya ataupun tidak, setuju ataupun tidak, lihat depan mata anda semua. Buat kali pertama Atuk disiasat atas kes jenayah rasuah bersama anak-anaknya kerana merompak projek orang Melayu. Pertama kali nama Atuk disebut dalam parlimen. Tidak ada kekebalan undang-undang dalam siasatan skandal jenayah berprofil tinggi, sama ada dalam institusi PDRM ataupun SPRM. Yalah, Atuk selama ini dia ingat dialah raja segala raja dalam Malaysia ni. Dia ingat dia berada di atas undang-undang dan perlembagaan. Sebab itu dia ikut suka hati mak bapak datuk nenek moyang dia. Merompak tanpa rasa takut, tanpa rasa malu depan Allah. Rompak bilion-bilion ringgit di Putrajaya. Sampai duit tu pun Atuk tak nak bayar balik pakcik makcik Oto Arum. So,
Ingat, ini masuk hari ke-8. Atuk bersama anak-anak billionaire penyamunnya gagal dan sangat-sangat gagal untuk menafikan, untuk menjawab bukti-bukti skandal rompakan 2 bilion ringgit duit Petronas dirompak, projek orang Melayu dalam syarikat telekom dirompak lebih 200 juta ringgit oleh anak beranak atuk dan menantu perempuan dia. Skandal ini masih panas dan semakin panas. Atuk tak boleh jawab sampai dia lari ke negara Turki. Sebagai kesimpulan, atuk ingat cakap saya ni atuk. Pulang ke negara Malaysia cepat-cepat. Jangan kau lari bersembunyi ke negara Turki. Hang bukan lagi Perdana Menteri kami. Hang jangan sibuk-sibuk. Jadi gila. Buat wayang politik depan Presiden Turki di dalam negara Turki. Bikin malu atuk. Move on lah atuk. Hang bukan siapa-siapa pun. Hang hanyalah rakyat biasa. Daripada hang nak jumpa Presiden Turki, daripada hang nak buat forum dekat negara Turki, sila buat forum dalam negara Malaysia ni. Nothing to hide. Skandal rompakan keluarga atuk. Atuk bagi ceramah dengan kami. Atuk kena jawab. Kenapa atuk sangat-sangat jahat, sangat-sangat zalim? Berjiwa iblis, berjiwa binatang, berjiwa syaitan, berjiwa dajjal. Merompak sampai kantoi dalam mahkamah. Atuk kena jawab ni. Skandal rompakan terbaru ni ini bukan skandal rompakan lama, ini yang terbaru. So apapun, good luck kepada atuk yang bersembunyi, yang lari ke negara Turki. Jangan kasih lama ya atuk. Ingat saya punya pesanan. Kami tahulah atuk takut ditangkap oleh Kerajaan Agong, oleh Kerajaan Anwar. Kami rakyat tahulah. Atuk takut mati sia-sia di akhir kehidupan 100 tahun ini dalam penjara Sungai Buloh. Atuk kena tahu. Atuk yang memilih untuk jadi perompak penjamu penyangat. Jadi atuk jangan terkejut, jangan sakit jantung pula. Kalau selepas pulang daripada negara Turki tu atuk kena tangkap, kena dakwa dalam mahkamah. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Atuk dan anak-anak billionaire penyamunnya sudah 8 hari tak dapat jawab, tak dapat menafikan skandal jenayah rompakan 7 keturunan atuk yang terbongkar dalam Mahkamah Malaysia minggu lepas. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Atuk lari ke negara Turki sebab dia tak boleh jawab bukti-bukti rompakan bilion-bilion ringgit yang dibongkarkan oleh Perdana Menteri ke-10 kesayangan kita Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Mahkamah Malaysia baru-baru ini. Atuk, anak-anak bilionaire penyamun atuk, ini karma. Inilah namanya istidraj. Inilah namanya balak yang diturunkan oleh Allah. Atuk dan 7 keturunan penyamun atuk ingat, duit rompakan haram yang atuk sembunyikan di bank-bank seluruh dunia, yang atuk sembunyikan dekat rumah-rumah banglo di tengah-tengah hutan tu, dekat lubang tanah. Ingat atuk, duit rompakan haram ini tak boleh selamatkan atuk dan 7 keturunan penyamun atuk. Lihat atuk, sudah hancur di Putrajaya, hancur PRU 15, hilang jawatan Perdana Menteri, dimaki hamun oleh 32 juta rakyat sebab ialah atuk ni menipu, mengasih bodoh orang Melayu nombor 1. Merompak pun nombor 1.
kasih hancur negara Malaysia pun Atuk juga dia punya juara. Jadi Atuk ingat ya Atuk, saya harap Atuk akan lebih lama lagi hidup dalam dunia ni sampai umur 200 tahun, 300 tahun, supaya hukuman penjara Kajang Penjara Sungai Buloh tu yang beratus-ratus tahun tu, Atuk dan 7 keturunan penyamun Atuk akan dapat habiskan dalam penjara Kajang Penjara Sungai Buloh ya. Ya Allah, semoga umur Atuk ni umurnya panjang sampai 200 tahun, 300 tahun. Kami rakyat mau tengok Atuk dapat menjalani hukuman penjara Kajang Penjara Sungai Buloh tu sampai habis tempoh hukuman. Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, syabas dan tahniah, anda berjaya menghancurkan Atuk Penyamun dan anak-anak billionaire penyangak beliau. Sampai Atuk lari ke negara Turki, tak boleh jawab. Bukti-bukti terbaru yang Papa Anwar bongkarkan dalam Mahkamah Malaysia, Atuk memang terkelu lidah, otaknya jam, kepalanya jadi pening-pening lalat, tak tahu macam mana nak jawab. Habislah aku, Seju Pazli bangkitkan lagi skandal rompakan bilion-bilion ringgit dengan anak-anakku. Memang ngamlah tu Atuk, kau lari ke negara Turki. Saya nak bagi tahu dengan Atuk, mana-mana kuasa besar di seluruh dunia dah tak boleh selamatkan Atuk dan 7 keturunan Atuk Penyamun ni. Sebab dengar-dengar Kerajaan Agung Kerajaan Anwar confirm 300% tangkap dan penjarakan Atuk Penyamun bersama 7 keturunan penyamun pengkhianat petualang beliau dalam sejarah politik dunia, dalam sejarah politik Malaysia. Mark my word Atuk, ini maklumat sulit, intelligent information, berisikan maklumat yang Jufazli Syamat sendiri jumpa dia punya maklumat politik yang sangat ditakuti oleh Atuk dalam percaturan kuasa Malaysia. Atuk, jangan lama-lama di negara Turki bersembunyi dalam gua tu ya. Penjara Kajang Penjara Sungai Buloh sangat-sangat rindukan Atuk dan 7 keturunan penyamun Atuk dalam Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Checkmate and game over 100 kali. Pemimpin penyamun, penyangak, pencuri, maha zalim, maha diktator macam Atuk ni berlagak sombong depan Allah Subhanahu Wa Taala. Berlagak temberang. Berlagak jadi Tuhan mengalahkan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dihancurkan juga depan mata kita semua. Atuk dan 7 keturunan penyamunnya confirm masuk penjara Kajang Penjara Sungai Buloh secara mengejut. Pakcik Makcik Otok Arung. Sekian. Terima kasih. Wahai Atuk Penyamun, Ketua Dajjal Laknatullah dalam Malaysia.